Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد. Alhamdulillah, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bersyukur pada Allah atas nikmat serta limpahan yang Allah kurniakan kepada kita. Pada malam ini kita sama-sama akan menyambung pengajian kitab Umdatul Ahkam, yang mana pengajian kita terhenti pada bulan yang lalu, kalau tak silap saya, hadis yang ke-81, kalau tak silap saya. Betul, ya? Hadis yang ke-81, iaitu bagaimana sifat salat Nabi SAW, iaitu membicarakan tentang sifat salat Nabi yang kita sampai hadis riwayat daripada Abdullah ibnu Umar radhiyallahu anhuma, iaitu Nabi SAW mengangkat tangan ketika takbir, iaitu Nabi mengangkat tangan ketika takbir, yang mana kita sebut pada pengajian yang lalu dalam hadis, begitu juga dalam kitab-kitab mazhab fiqh Syafi'i, 4 kali tempat Nabi SAW mengangkat tangan, iaitu tidak semua takbir yang Nabi mengangkat tangan. Yang diangkat tangan 4 tempat saja. Pertama, iaitu ketika takbiratul ihram, kedua ketika hendak rukuk, ketiga ketika i'tidal, dan yang keempat bangkit daripada rakaat kedua masuk ke rakaat ketiga. Itu sahaja. Ya, jadi dalam mazhab Syafi'i, keempat-empat tempat ni disunatkan mengangkat tangan, ataupun lebih dikenali sebagai sunat hayat. Sunat hayat maksudnya disunat dilakukan, kalau tinggal makruh, tetapi tidak dituntut untuk melakukan sujud sahwi. Kalau tertinggal angkat tangan, kalau buat sujud sahwi, batal solat, kita tambah rukun, kecuali kalau tinggal sunat ab'ad. Ya, tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, 4 tempat ini saja. Selain daripada 4 tempat, tak disunatkan angkat tangan, makruh hukum dia. Maksudnya ada orang setiap kali bangkit daripada rukuk, daripada rakaat, dia angkat tangan. Itu kurang tepat, itu bukan sunnah. 4 tempat saja. Yang selain itu makruh, disebutkan oleh para ulama. Baik, tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada hadis yang ke-21 disebutkan bagaimana Nabi angkat tangan. Paras mana? Paras mana? Paras dia ketika mana disebutkan dalam hadis paras bahu. Dan ada satu lagi riwayat disebutkan separa dengan telinga, sejajar dengan telinga. Dan ada juga menyebutkan bahawa ibu jari dekat dengan anak telinga, sejajar macam tu. Ya, ada 3 riwayat, bahu, telinga dan ibu jari dekat anak telinga. Jadi secara konklusi ataupun kesimpulannya, mazhab Syafi'i dia menghimpunkan ketiga-tiga hadis, iaitu tapak tangan sejajar dengan bahu, manakala ibu jari sejajar dengan anak telinga, manakala hujung jari ini sejajar dengan telinga, untuk menghimpunkan ketiga-tiga riwayat. Itu Allahu Akbar. Ya, dan seperti mana disebutkan dalam hadis Nabi SAW, riwayat Tabari, yang mana riwayat Imam At-Tabrani, disebutkan bahawa Nabi bila takbir, tapak tangan menghadap ke kiblat. Tapak tangan macam tu. Jadi bukan macam ni, dan macam ni, sejajar macam tu. Ini
perbincangan sudah kita bincangkan pada perbincangan yang lalu, dan itulah cara Nabi SAW mengangkat tangan pada semua tempat keempat-empat tempat yang disebutkan oleh Nabi SAW, seperti mana disebutkan oleh para sahabat yang diriwayatkan melalui hadis-hadis yang sahih. Baik, kita masuk hadis yang ke-82 insya-Allah. Hadis yang ke-82 kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumi fid darain, an Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam umirtu an asjuda ala sab'ati a'zum ala jabhati wa asyara bi yadihi ila anfihi wal yadaini wa rukbataini wa atrafil qadamaini, muttafaqun alaih. Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhu meriwayatkan, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, aku diperintahkan supaya sujud ke atas ketujuh-tujuh anggota, iaitu di atas melalui dahi, iaitu aku diperintahkan sujud melalui 7 anggota, iaitu melalui dahi. Nabi tunjuk dengan hidungnya sekali, Nabi tunjuk dahi dan Nabi tunjuk hidung sekali. Wal yadain, kan kedua tapak tangan, wa rukbatain, dan kedua-dua lutut, wa atrafil qadamain, dan hujung jari tapak kaki ataupun hujung tapak kaki. Hadis pendek saja tuan-tuan, hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Baik, hadis ni kita sebut tentang kitab salat ataupun sifat salat Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana hadis yang sahih jelas yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri katakan bahawa Nabi diperintahkan, aku diperintahkan, iaitu Allah perintahkan supaya aku sujud ke atas 7 anggota. Mesti melalui 7 anggota. Apakah anggota yang dimaksudkan? Iaitu dahi. Nabi kata dahi dan Nabi tunjuk hidung sekali. Nabi tunjuk ini dan Nabi tunjuk hidung sekali. Maksudnya dahi dengan hidung kena sekali. Ya. Kita bahaskan secara detail. Yang wajib macam mana? Yang makruh macam mana? Yang batal macam mana? Baik. Lepas dahi dan Nabi tunjuk hidung, Nabi tunjuk kedua tangan. Wal yadain, kedua tapak tangan. Wal rukbatain, dan kedua-dua lutut. Dan pada ke hujung tapak kaki, iaitu pada hujung jari. Ya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Baik, apa kata ulama tuan-tuan? So ulama bersepakat. Ulama bersepakat bahawa 7 anggota ni mesti kena dekat atas muka bumi. Tempat tapak yang mana kita letak pula. Atas lantai, atas tanah, atas kapet, apa sajalah yang mana tempat kita berdiri solat, ketujuh-tujuh anggota ni mesti kena dekat lantai. Baik. Jadi dahi wajib tanpa lapik. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza sajada ahadukum falyumakkin jabhatahu." Atau kau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Dia kata, apabila sesiapa yang hendak sujud, maka hendaklah sujud dahi kena dekat lantai. Maka di sini hadis ni ulama kata dahi tak boleh kena ada lapik. Tak boleh ada benda menghalang. Kecuali benda tu yang tutup tu tak tutup sepenuhnya. Dia tutup separuh saja. Separuh masih lagi sah. Kalau dia tutup sepenuhnya memang tak sah. Sama ada lelaki atau perempuan. Contoh kalau lelaki dia pakai kopiah macam ni. Separuh kan? Separuh tutup. Separuh kita tidak. Maksudnya kalau separuh ni masih lagi kena dekat tempat sujud, masih lagi sah. Yang tak sah kalau macam ni. Macam ni tak sah. Dah lah tak handsome pakai macam ni, buruk pula tu. Lepas tu solat tak sah pula. Ya. Jadi kena tu tak kena cara dia lah kan. Dia kena. Macam ni boleh tapi kurang afdal. Maksudnya masih sah lagi. Kalau macam ni, ni paling afdal sekali. Nabi kata famakkin jabhanakum. Maksudnya dahi tu hendaklah ditetapkan di atas muka bumi. Maksudnya tanpa lapik. Ya, baik tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Macam tu jugalah kalau orang sembahyang ada rambut tertutup ke, kalau tertutup separuh masih lagi, kalau tutup kebanyakannya maka tidak sah. Maka mestilah buka separuh. Maka sebab itulah kopiah tu penting. Ataupun mereka rambut yang tak panjang tak ada masalah. Ataupun dengan mereka yang rambut tebal, rambut panjang, maksudnya dia punya hujung rambutnya dekat umbun-umbun tu melepasi kawasan dahi. Jadi dia pakai kopiah afdal untuk menghalang rambut tu kena dekat dahi. Biarlah sepenuhnya terbuka. Macam tu jugalah kalau kaum ibu dia pakai telekung. Pakai telekung tutup separuh ke, tutup apa ke, jadi ada buka separuh. Tapi paling afdal buka sepenuhnya. Tapi kadang-kadang dia kata, ustaz kalau buka penuh ni nampak rambut anak rambut, sebab apa dia jenis yang
senang nampak rambut. Dia kena tutup sikit lah, tak apa, dimaafkan. Pasal apa? Untuk mengelakkan nampak aurat yang dinamakan sebagai rambut. Baik, itu dahi. Dan Nabi SAW tunjuk ke hidung. Hidung menjadi khilaf di kalangan para ulama. Titik khilaf. Tapi di sisi mazhab Syafi'i, hidung adalah sunat. Pasal apa Nabi kata dahi, Nabi tak kata hidung. Nabi tunjuk hidung tu dari segi sudut afdaliyah. Namun ada mazhab yang lain mengatakan wajib kena hidung. Maksudnya dalam mazhab Syafi'i, kalau kita sujud hanya dahi saja kena, hidung tergantung, itu lain cerita. Maksudnya tidak menjadi masalah, solat tetap sah. Tapi kurang pahala sunatnya di situ. Lebih afdal dahi dan kena sedikit kat hidung. Hidung tu cecah juga dekat tanah ataupun dekat lantai ataupun dekat kapet. Namun ini khilaf di kalangan para ulama. Dan seterusnya selepas dahi, Nabi sebut hidung, dahi wajib bagi mereka yang sihat lah. Ini kita cerita pasal orang yang sihat. Tapi kalau orang yang tak sihat, contoh dahi berbalut sini, luka, kalau dia sujud jejak dekat atas lantai, sakit makin bertambah parah luka dia, itu lain cerita. Cukup hanya bagi isyarat tunduk saja, sudah memadai. Tapi dia cerita bagi yang sihat, yang sihat walafiat, wajib kena. Tak boleh. Ataupun ada orang kalau macam dia punya pening yang teramat sangat, dia tak boleh. Kalau dia nak tunduk sangat-sangat tu, dia macam sakit sangat. Macam kawan saya lah, penyahatannya Syekh, masa kami kat Mesir, dia kata, Ustaz saya pening, migraine teramat sangat. Kalau tunduk tu rasa pening, macam mata tu nak tercabut. Dia tunduk tu macam mata nak terkeluar. Maka apa penyelesaiannya? Pertama, kalau kau tunduk, kalau mata terkeluar, kutip dan masuk balik kat mata kau. Syekh buat lawak lah, dia kata kan, letak balik, jangan biarkan mata tu biar jatuh, dia ambil letak balik. Lepas tu tak payah sujud, cukup bagi isyarat saja. Sebab apa? Kalau kita tunduk juga paksa, dia akan datang pening yang amat sangat. Bila pening yang amat sangat, maka tak mendatangkan khusyuk, dia mengganggu khusyuk kita. Maka dibolehkan atas dasar kesakitan yang dialami. Baik, dan selesai dahi dan hidung dan kedua-dua tangan. Tangan tak perlu ada lapik. Pakai sarung tangan pun tak apa, walaupun lelaki sekalipun. Pasal apa? Pasal apa dahi kena dedah dan dua tapak tangan tak perlu dedah? Sebab dahi ada dalil. Dahi ada dalil yang Nabi suruh dedah supaya dahi itu kena dekat lantai, tak boleh ada lapik. Manakala tangan tidak ada dalil. Dari segi sudut itu, sebab itulah ulama kata tangan tu, maksudnya tangan tu tak boleh kalau kita sujud sebelah angkat macam ni. Sebelah masuk poket ke, tak boleh. Dia kena dua-dua cecah dekat tanah. Tak boleh satu tergantung ke, ataupun satu pakai siku ke macam ni, tak boleh. Dia kena dua-dua letak dekat tangan. Ini bagi orang yang sihat. Kalau sakit, contoh tangan berbalut, tak boleh, terpaksalah satu tangan. Itu lain cerita sebab sakit. Baik. Jadi kedua-dua tangan tak perlu pada sarung, tak perlu pada dedah, tak perlu nak buka. Ada kaum ibu tu, dia tak perlu nak alihkan kain telekung sebab tangan nak kena jejak dekat lantai, kat kapet, tak perlu. Ada lapik pun tak ada masalah. Hatta kalau pakai sarung tangan pun tidak menjadi masalah, no problem. Sebab apa? Sebab tak ada dalil mengatakan tangan mesti tak ada lapik, tak ada. Kemudian warukbatain dan kedua-dua lutut. Lutut pun sama juga. Lutut pun sama juga, tak perlu diselakkan dia punya lapisan, tak perlu. Macam dahi, berlapik pun tak apa, pakai seluar, pakai kain, itu sudah tentu menjadi pengamalan kita lah. Kalau lutut nak didedahkan tanpa lapik, payah kan tuan, apatah lagi pakai seluar, apatah lagi kaum ibu yang pakai telekung, pakai dua lapis, pakai kain lagi, lepas tu pakai telekung, mustahil, agak tak masuk akal. Dan wa atrafil qadamain, ini yang paling problem tuan. Ini paling problem yang kadang-kadang kita tengok, saya tegur sendiri, walaupun tak kenal sekalipun, saya kata, encik, solat tu kaki tu, dia yang maksud atrafil qadamain iaitu perut kaki, perut ibu, perut anak-anak, perut jari-jari kaki. Dalam hadis yang disebut oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, Nabi SAW ketika sujud kana yastaqbilu bi asabi'ihi al-qiblata, iaitu jari-jari kaki Nabi menghadapkan ke kiblat, iaitu Nabi lipat sehinggalah perut-perut jari kena dekat lantai. Bukan macam ni, dia kena macam ni sikit. Dan dalam mazhab Syafi'i, perut jari itu kena sedikit, maksudnya kena dibengkokkan sedikit. Kalau tegak macam ni saja tak sah. Kalau macam ni apatah lagi.
Macam ni kan. Dia kena buat yang lipat sedikit. Ya, lipat sedikit baru sah. Ya. Tapi kadang-kadang ada juga imam pun tak buat juga. Kadang-kadang imam lah, bukan imam lantikkan lah. Kadang-kadang kita nak semayang tu pergi dekat RNR, kita tengok ramai sangat semayang, kan? Semua tak nak berjemaah. Kita pun nak jadi tepuk belakang siapa kita tengok. Dia tengok sujud. Bila tengok sujud, sujud tak betul ni. Kita tak jadilah. Tak jadi, kita ambil orang lain. Okey, yang ni nampak, okey, tawakal. Takkan kita tunggu sujud, nantilah tengok tunggu sujud. Tak boleh juga kan, nanti kita rugilah. Kebetulan kita sampai, kita tengok ada hamba Allah pergi solat, dia sujud memang tak betul. Sebab apa? Kita tengok pakaian dia okey, ya. Ada yang tu macam-macam pakai seluar jeans, dia ni pakai kemas apa, kita nak ikut dia lah. Kita lagi suka kalau orang yang berpakaian kemas. Yang lain tu pakai baju ni lah, ada pakai baju Liverpool. Liverpool memang kita tak tengok, tak ikut lah. Kita haramkan terus, tak sah jadi apa. Saja gurau ya. Ya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, yang maksudnya yang jadi imam tu pun kadang-kadang kita pun risau juga. Tapi kalau kita tak tahu, sebab apa kita bila tengah sujud, takkan kita nak selidik pula. Sebenarnya kita tengok macam tu kan. Tak mungkin. Betul tak? Tawakal pada Allah Subhanahu Wa Taala. Namun kita sebagai masyarakat mungkin yang perasan, ada tengok imam kita sendiri ke, imam kita tak ada masalah. Mungkin kat mana-mana ke, surau-surau lain, kalau kita dapati yang mana imam tu tak ambil berat tentang etika sujud, perlu diperbetulkan. Kalau dia jahil, dimaafkan, ya, ataupun dia terlupa, dimaafkan. Kalau terlupa, jahil, perlu diperbetulkan supaya apa? Dia imam menjadi kepala kepada solat, maka yang melibatkan batal atau sah dia kena jaga semua sekali, ya. Jadi dalam mazhab Syafi'i, berdasarkan hadis Nabi SAW, perut jari mesti kena walaupun sedikit. Paling perfect dilipat habis. Lipat habis. Itu paling, dia tekan sikit. Yang mana seolah-olah jari kaki itu menghadap kiblat. Seperti mana disebutkan dalam hadis Bukhari dan Muslim. Seperti mana macam kita duduk tahiyat akhir ataupun tahiyat awal, kaki kanan kita macam mana? Tegak dan jari itu menghadap kiblat. Kalau boleh macam tu. Tapi kalau sakit tak mampu, buat yang semampunya. At least yang mana perut jari mesti kena dekat lantai. Itu baru sah. Tapi kalau tegak semacam ni, memang tak sah. Pasal apa? Sebab dia bertentangan dengan hadis Nabi SAW. Dan begitu juga ia bertentangan dengan hadis Nabi SAW. Seperti itulah difatwakan oleh ulama-ulama mazhab Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu, ya. Dan apatah lagi kalau yang sembahyang tu ada pernah saya tengok dia satu macam tu, satu duk gantung kat atas ni. Ya, kita pun tak tahu juga macam mana kan. Pun salah juga, dia kena dua-dua. Dia kena dua-dua. Dan kedua-dua tu mestilah salah satu daripada kedua-dua, salah satu jari daripada kedua kaki mesti kena. Perut jari dia. Maksudnya kalau kita lipat, kadang-kadang yang hujung tak kena. Hujung tu pendek, kan? Itu tak apalah. Yang lain, yang dia punya ibu jari dia, yang sebelah dia, semua kena, tak ada masalah. Yang tergantung macam ni. Itu kita rasa pelik. Maksudnya apa yang dipaham, apa yang tidak. Kalau nampak, tolong tegur tuan-tuan. Jemaah kawan-kawan kita ke, ya kadang-kadang yang datang sembahyang tu, alhamdulillah kita puji. Ada satu kisah dekat satu masjid dekat Taman Datuk Harun, Petaling Jaya. Nama masjidnya Masjid Jumhuriyah. Saya dan kawan-kawan panggil Republic Mosque. Pasal apa? Jumhuriyah bahasa Arab, terjemah bahasa Inggeris Republic. So Republic Mosque, masjid Republic lah, ya. Jadi Nazir dia cerita ada satu jemaah ni yang memang datang berjemaah lama lah, bertahun-tahun datang berjemaah. Tapi dia jenis datang berjemaah, tak pernah datang kuliah. Tak apa, itu hak dia, kita tak boleh paksa tuan-tuan. Datang berjemaah, alhamdulillah, itu kira baik, ya. Cuma Nazir itu baru dilantik dan ditakdirkan memang sembahyang sebelah hamba Allah ni. Hamba Allah ni dia tengok sembahyang, tak dengar suara sikit pun, ya. Bila dia tengok hamba Allah sembahyang sunat macam ni, dia tak gerak pula. Bila tak nampak mulut terbuka, apatah lagi nak membaca, dengar dekat telinga. Yang kita tahu rukun-rukun qauli kena baca sehingga didengar oleh telinga. Pasal apa? Berdasarkan hadis Nabi SAW, Nabi baca, Nabi buka mulut. Kalau dalam hati tak namanya baca tuan-tuan. Baca tu kena paling tak pun dengar kat telinga kita. Jadi Nazir kata, Tuan Haji,
dia dah lama sembahyang sini, lama dah. Tapi saya tengok haji sembahyang tak buka mulut pun. Sembahyang fardu pun macam tu juga ke? Oh macam tu lah. Habis macam haji baca, saya baca dalam hati. Berapa lama dah? Dia dulu saya sembahyang macam ni. Haji sembahyang tak sah kalau dalam hati. Kena baca sekurang-kurangnya kalau kata kita baca Fatihah. Seperti mana disebutkan oleh para ulama. Dalam kitab-kitab kita belajar lah tuan-tuan. Kalau belajar kitab fiqah, Matla'ul Badrain, Sabilul Muhtadi, semua cakap macam tu. Mana-mana kitab lah. Ya, maksudnya kena baca rukun qauli tu, dengar dekat telinga. Kalau baca dalam hati ataupun gerak mulut telinga tak dengar, tak sah. Haji kata saya tak tahu selama ni kena baca macam tu. Ya, kenapa tak tahu? Saya tak pernah belajar apa. Orang nampak tu bahaya. Sebab kadang-kadang orang datang berjemaah, dia berjemaah, tapi bila habis kuliah dia balik. Bukan ada hal ke, ataupun dia tak minat ke, ataupun dia ada urusan lain, wallahu ta'ala alam. Jadi kadang-kadang tu dia yang tak pernah belajar, datang main ikut saja sembahyang, manakala kita pula yang nampak kawan-kawan kita solat tak betul, kena tegur. Kena tegur betul-betul. Jadi tadi masa saya duduk tu dengan Imam Mukmin tu, dah lama tak jumpa, saya kata mana kau lagi merajuk ke kan, lama dia cuti kan jumpa. Jadi jumpa borak dengan dia, kata ustaz mengajar Umdatul Hakam pernah ajar tak hadis pasal ikut imam, innama ju'ilal imam liyutamma bih. Kata dah lalu dah lepas dah, kita dah ajar dah hadis tu. Dia dah tegur dah apa-apa. Dia kata dia sembahyang di perasan, masih lagi ada makmum bila dia duduk tahiyat akhir, masih lagi ada yang masih sujud untuk memanjangkan doa ketika sujud terakhir. Dia kata salah, dia kata sebab dia Palestin sama kita juga, majoritinya mazhab Syafi'i. Kata dalam kitab mazhab Syafi'i benda tu makruh. Dia kata aku dah tegur banyak kali dah. Betul tak tuan-tuan? Banyak kali saya tegur. Tapi saya kata mungkin yang buat macam tu mungkin dia tak datang kuliah. Wallahu ta'ala. Mungkin. Betul tak? Ya, kalau yang dengar kuliah saya, yang dengar kuliah ustaz-ustaz, mungkin dia takkan buat. Ataupun dia datang kuliah, dia buat juga, dia terlupa. Jadi tak apalah, kita ingatkan balik. Supaya apa? Supaya kita dapat jemaah yang sempurna. Ya, Nabi kata innama ju'ilal imamu liyutamma bih. Ya, fala takhtalifu fihi. Nabi kata sesungguhnya imam itu dilantik untuk kita ikut. Jangan berbeza dengan dia. Bila imam dah rukuk, sujud, tidak. Dan bila imam dah duduk. Nabi kata. Maksudnya bila imam dah duduk tahiyat akhir, cepat-cepat kita duduk tahiyat akhir. Ya, jangan panjangkan lagi doa. Walaupun niat kita baik, nak panjangkan doa, tempat yang mustajabnya doa ketika sujud, tapi tak kena pada tempat. Kalau nak panjang doa, orang kata bila nak panjang doa ustaz? Solat sunat tak ada, tahajud tak ada. Tahajud lagi lah 1/3 malam tu doa mustajab. Ya tuan-tuan, tak ada masalah kalau kita solat zuhur tu. Solat zuhur ni kata lepas isyak ni ba'diyah tu kita nak sujud yang terakhir tu sampai subuh besok pun tak apa. Tak ada masalah. Ya, siap pun dah pengang bila nak keluar, nak tutup lampu ni. Lala tinggal lah seorang dalam tu. Ya, lala besok dia pula jadi azan pula tuan-tuan. Ya. Jadi itu yang dimaksudkan. Saya kata kita dah tegur banyak kali, kita dah cakap banyak kali, dan beberapa kali kita cakap, tapi mungkin dia tak ingat, ataupun dia tak datang kuliah. Jadi peranan tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, yang sering datang kuliah, dapat ilmu daripada mana-mana kawan, daripada ustaz dan sebagainya, nampak benda yang tak betul, solat berjemaah ni kita wajib tegur. Cuba tegur, kesian. Kalau tak tegur tu lain macam rasanya. Pasal apa? Nanti kita pula akan dipertanggungjawabkan. Kenapa tahu benda tu salah? Kenapa tahu tu benda tu bertentangan dengan sunnah Nabi SAW? Kenapa kita tak tegur? Tapi kadang-kadang tegur tu kita pun segan juga. Kawan kan lebih tua daripada kita, yang kita nak tegur tu kadang-kadang yang lebih, kata orang ni, berpangkat daripada kita, pun masalah. Pandai-pandai kita uruskan. Baik tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi 7 anggota ni wajib, kecuali yang sakit, kecuali memang dia tak berlipat ujung jari dia sebab gout. Gout tu lain cerita lah tuan-tuan. Dia memang gout tu jangan kata nak lipat, nak sentuh lantai pun tak boleh. Ini kita cerita ke 7 anggota ni mesti kena dekat lantai, terutama dahi tanpa lapis, dalam keadaan sihat walafiat. Kalau sakit itu lain cerita. Baik tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kita masuk hadis yang ke-83. Baik, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qama ila salati yukabbiru hina yaqumu thumma yukabbiru hina yarka'u thumma yaqulu sami'a Allahu liman hamidah hina yarfa'u sulbahu min ar-ruku'i thumma yaqulu wa huwa qa'imun rabbana walakal hamd
thumma yukabbiru hina yahwi, thumma yukabbiru hina yarfa'u ra'sahu, thumma yukabbiru hina yasjud, thumma yukabbiru hina yarfa'u ra'sahu, thumma yaf'alu dhalika fi salati kulliha hina yaqdiha, wa yukabbiru hina yaqumu min ath-thintaini ba'da al-julusi. Baik tuan-tuan dan puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan dan puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hadis yang diriwayatkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila mendirikan salat, Nabi bertakbir ketika berdiri, ketika qiyam. Kemudian baginda bertakbir ketika rukuk. Kemudian baginda menyebut sami Allahu liman hamidah ketika mengangkat ataupun menegakkan tulang belakangnya. Itu ketika i'tidal, iaitu menegakkan tulang belakangnya ketika rukuk. Kemudian Nabi menyebut ketika mana baginda dalam keadaan berdiri, Rabbana walakal hamd, itu selepas sami Allahu liman hamidah. Kemudian baginda bertakbir ketika hendak turun, iaitu turun sujud. Dan baginda sallallahu alaihi wasallam bertakbir ketika mengangkat kepalanya, iaitu duduk di antara dua sujud. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bertakbir ketika sujud, iaitu sujud yang kedua. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bertakbir ketika mengangkat kepalanya, iaitu mengangkat kepala sama ada nak bangun masuk ke rakaat kedua ataupun nak duduk untuk tahiyat awal ataupun tahiyat akhir. Thumma yaf'alu dhalika fi salati kulliha hatta yaqdiha. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan sebegitu pada salat baginda keseluruhan sehingga baginda selesaikannya. Wa yukabbiru hina yaqumu min ath-thintaini ba'da al-julus, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bertakbir ketika bangun daripada duduk rakaat yang kedua. Rakaat kedua nak bangkit pada rakaat yang ketiga, Nabi juga bertakbir, iaitu Allahu Akbar. Jadi tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hadis ni tuan-tuan menunjukkan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bertakbir ketika rukuk dan ketika sujud, ketika tunduk dan ketika menegak. Cuma satu saja berbeza, iaitu ketika i'tidal Nabi tak baca Allahu Akbar, iaitu disebut sami Allahu liman hamidah. Ya, ketika takbir qiyam Allahu Akbar, ketika rukuk Allahu Akbar, ketika i'tidal sami Allahu liman hamidah. Bila dah tegak barulah Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut Rabbana walakal hamd. Ada riwayat Rabbana lakal hamd, dua-dua boleh. Ya. Jadi hadis ni menunjukkan bahawa serentak. Begitu juga Nabi ketika nak sujud serentak juga Allahu Akbar. Seperti mana pernah saya terangkan dulu, iaitu lam kedua tu dimatkan sehingga sempurna sujud itu. Ataupun ketika rukuk Allahu Akbar, betul-betul sudah menepati postur badan ketika rukuk, barulah berhenti takbir. Ya. Dan begitu juga ketika duduk di antara dua sujud, Nabi bertakbir. Dan sujud kedua, Nabi juga bertakbir. Dan bangkit daripada sujud kedua, Nabi bertakbir Allahu Akbar, sama ada duduk tahiyat awal. Dan begitu juga Nabi bangkit daripada rakaat duduk selepas tahiyat akhir, tahiyat awal, ya, Allahumma salli ala Muhammad, Nabi juga sebut Allahu Akbar, bangkit. Dipanjangkan mat secara serentak. Ya. Jadi hadis ni tuan-tuan menunjukkan bahawa takbir adalah disyariatkan ketika tunduk dan ketika menegak ataupun ketika sujud, kecuali ketika i'tidal. I'tidal tu sebut sami Allahu liman hamidah. Jangan pula kita ubah, kita ketika rukuk bangkit i'tidal kita sebut Allahu Akbar, tak boleh. Ya, kena sebut sami Allahu liman hamidah dan kita jawab Rabbana lakal hamd. Dan semua takbir ni tuan-tuan termasuklah sami Allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamd, hukumnya sunat, kecuali takbiratul ihram saja wajib. Kecuali takbiratul ihram saja wajib, iaitu ketika Allahu Akbar, ketika mana selepas kita lafaz niat. Biasa usalli fardhu zuhri 4 rakaatin lillahi taala Allahu Akbar, itu yang wajib. Yang lain sunat. Ya. Dan takbiratul ihram mesti dilakukan dalam keadaan qiyam yang sepenuhnya, tak boleh separuh, kita buat separuh-separuh. Contoh biasanya kalau orang yang kita nampak, yang saya tegur ni tuan-tuan, dan ustaz-ustaz lain tegur, dan tok guru tegur, yang mana takbiratul ihram mesti qiyam yang sempurna. Jangan Allahu Akbar. Biasa berlaku apa? Orang yang tidak kejar rakaat.
Yang nak kejar rakaat, dia dah lambat, nampak imam rukuk. Imam rukuk, dia cepat-cepat kejar supaya dapat rukuk bersama imam, supaya dia tak tertinggal rakaat. Bagus sifat macam tu. Sifat macam tu bagus. Tapi ada sebahagian buat macam mana? Dia masuk Allahu Akbar. Macam tu. Maksudnya takbiratul ihram tak berdiri dengan sempurna. Daripada Allah sampai bar mesti berdiri tegak. Tak boleh Allahu Akbar. Tak boleh. Pasal apa? Bila dia Allah tu tengah on the way nak rukuk tu, bar tak habis lagi. So bila on the way nak rukuk tu, dia tak berdiri dengan sempurna. Bila tak berdiri dengan sempurna, maka takbiratul ihramnya tidak sah. Bila takbiratul ihram tidak sah, maka solatnya tidak sah. Itu kena perhatikan betul-betul. Cara terbaik macam mana kalau kita nak ikut imam ketika rukuk, takbiratul ihram dulu, Allahu Akbar, kemudian takbir yang kali kedua untuk pindah kepada rukuk. Itu lebih afdal. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu yang perfect. Ya. Tapi yang wajib takbir yang pertama. Yang kedua wajib tak? Tak wajib. Contoh, dia buat macam ni, Allahu Akbar, terus rukuk tanpa sebut takbir yang kedua. Sah tak? Sah. Tapi kurang afdal, kurang pahala. Afdal, perfect, Allahu Akbar, kemudian nak pindah kepada rukuk, dia sebut sekali lagi Allahu Akbar. Itu sah. Yang tak sah, Allahu Akbar, itu tidak sah. Dia tapau dua-dua sekali, takbiratul ihram dan takbir untuk rukuk sekali. Tak boleh. Dia bukan makanan. Takbiratul ihram bukan makanan. Boleh tapau sekali dengan sotongnya, dengan karinya, dengan apa, tak boleh. Dia kena satu. Lepas tu yang kedua tu takbir adalah sunat. Buat afdal, tak buat tak batalkan solat. Ya. Ada satu lagi Nabi SAW kata, kalau nampak imam rukuk, tak apalah, jalan. Ada satu hari Nabi SAW nampak sahabat Nabi SAW dalam keadaan berlari-lari. Dia lambat, berlari-lari masuk ke Masjid Nabawi, berlari-lari. Selepas Nabi salam, Nabi kata, alaikum bil waqari was sakinah, hendaklah kamu dalam keadaan terhormat. Maksudnya hormat, ihtiram. Jangan berlanggar orang, lari langgar sana langgar sini. Was sakinah, dan tenang. Maksudnya tak perlulah nak kejar sangat. Kalau tertinggal rakaat, silakan. Ya. Tapi jangan sampai tergesa-gesa. Pertama Nabi kata mesti dalam keadaan hormat. Hormat apa? Pasal bila kita cepat sangat, kita duk langgar orang, betul tak? Langgar orang, langgar selipar orang, langgar pintu. Ada yang berdebum dengan pintu slide tu kan. Kau kat sini lah, pasal apa nak kejar, terlanggar punya pasal. Itu nampak satu sikap yang tak berapa baik lah. Sikap yang menghasilkan kesan yang tak baik. Pasal apa? Terlanggar, sakit tangan, terjatuh, membahayakan. Dan Nabi kata as-sakinah, kena tenang. Nak masuk solat jangan berlari, Nabi kata. Pasal apa? Bila berlari, cuba masuk dalam solat. Ni jenis yang tak pernah exercise, yang tak pernah berlari, tiba-tiba tengah Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah. Berlari dia tadi tu memang tak khusyuk lah tuan-tuan. Kecuali memang dia ni kaki buat cardio aktiviti hari-hari memang berat, dia berlari tu. Tapi tak bagus juga. Solat mesti tenang, khusyuk, jangan termengah-mengah. Kena pula dia ada asma, pengsan kat situ juga, susah orang lain pula nak mengangkat dia, ya. Jadi Nabi kata tenang. Kalau tertinggal rakaat, tak apa, rakaat satu lagi ada. Jangan takut, ya. Kalau tertinggal rakaat tu, insya-Allah. Tak dapat rakaat, dapat sikit pun jadilah, insya-Allah. Insya-Allah nanti ada orang datang ikut belakang kita, tuan-tuan. Dapat rakaat yang sempurna. Semua sekali kita dapat, keempat-empatnya dapat secara berjemaah dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ya, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud rahimahullahu taala, Nabi kata sesiapa yang datang masjid untuk salat berjemaah dan dia sudah mendapati jemaah sudah selesaikan salat, farawu salatahu, maksudnya mereka sudah selesai salat mereka, alamak tak sempat berjemaah, maka dia salat bersendirian. Bila dia salat bersendirian, maka dia akan dapat pahala 27 kali ganda juga. Ya. Tapi maksudnya bukan sengaja dilambatkan. Ada juga hadis Nabi SAW, memang Nabi marah sahabat sengaja lambat-lambat. Dah azan, duduk-duduk dulu lah, tengok tu, tengok ni, makan dulu, makan ni. Ya, Nabi kata aku melihat mereka yang lambat, semoga Allah melewatkan mereka. Allah jadikan mereka lebih malas lagi, tuan-tuan. Ya, ini yang memang dia tak sengaja lambat. Sampai-sampai, alamak dah habis berjemaah, terpaksa solat seorang-seorang. Bila salah seorang tetap juga dapat pahala berjemaah. Ya tuan-tuan dan puan-puan yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini yang disebutkan. Dan satu lagi, ini kena penting, kena ingat. Kita tegur mana-mana anak-anak kita ke yang nak kejar rakaat.
ketika takbiratul ihram tak qiyam sempurna, batal solat. Kena tegur ni, kita ke, isteri kita ke, anak-anak kita ke, ataupun kawan kita, yang kawan kita yang sama-sama duduk sembahyang kita. Dan ketika mana kita rukuk bersama dengan imam, syarat mendapat rakaat pertama ataupun rakaat bersama dengan imam itu, ketika dia rukuk sekurang-kurangnya dia dapat dalam tempoh kadar tamakninah. Dia ada yang Allahu Akbar tak subhan, kan tamakninah kadar subhanallah kan, tak sampai subhanallah imam dah naik, maka rukuknya tak dikira sama-sama dapat rakaat dengan dia. Ya. Ada jenis masa dulu saya kerja, ada kawan saya dia cameraman kerja kat TV, dia Allahu Akbar. Dia duduk sebelah saya, dia masbuk, dia dapat ikut sembahyang kat surau tempat jabat tu, dia ikut. Ketika dia rukuk tu, saya tahu, saya dapat cap yang mana dia ni solat kadar dia rukuk tu tak sampai tempoh tamakninah bersama dengan imam, sikit sangat. So bila tahiyat akhir, bila dia nak salam, saya suruh dia bangun. So, bangun, tambah lagi. Dia pun dia tak tahu je. Lala dia bangun, tambah lagi satu rakaat. Ya, tambah lagi satu rakaat. Yang lagi dia kata, Ustaz, kenapa Ustaz suruh saya bangun? Itu kau punya rukuk tu tak sampai tamakninah, tak cukup tempoh tamakninah. Walaupun dapat rukuk tu kena tetap dalam tempoh tamakninah bersama-sama dengan imam. Kalau tak dapat, maka rukuk tu sah, tapi tak dikira mendapat rakaat. Sebab tu saya bagi isyarat suruh dia bangun. Ya, Ustaz nampak Ustaz ni nampak, dia pun kaki gurau lah, Ustaz ni sebenarnya tak khusyuk lah. Dia kena kaku pula. Dia kata solat ni khusyuk ni, kadang-kadang orang faham tentang khusyuk apa. Khusyuk ni memang tak boleh rasa langsung. Macam kalau khusyuk ni kalau cubit tak rasa sakit. Betul ke macam tu? Tidak. Dalam solat banyak kali Nabi SAW, seperti mana hadis yang sebutkan tadi, ya, Nabi SAW tengah solat, Nabi perasan ada sahabat lambat datang, berlari lagi. Habis Nabi solat tak khusyuk? Tak. Maksudnya khusyuk, kita tumpu pada bacaan, tumpu pada solat, tetapi tidak menghalang untuk kita nampak keliling kita. Kan? Kecuali kalau kita tutup mata. Adakah solat mesti tutup mata? Kadang-kadang bila kita solat, kita tengok tempat sujud. Bila kita buka mata kita boleh nampak kelibat kat sebelah ni, betul tak? Nak elak macam mana? Allahu Akbar. Tu macam ni, macam ni. Tak mungkin. Ya. Jadi salah faham yang fikir bahawa kalau dia khusyuk ni mesti fana. Fana ni apa? Tenggelam dengan dunia dia. Tenggelam. Seolah-olah kalau orang datang, bom datang ke, kena panah ke, tak rasa. Tak betul. Itu satu pendapat yang tak tepat. Itu khayalan orang-orang kita saja, tuan-tuan. Sedangkan Nabi SAW, Nabi salat, Nabi perasan. Ya, satu lagi Nabi SAW boleh nampak kat belakang, seperti mana saya sebutkan sebelum ini. Nabi ada kelebihan. Nabi tengah sembahyang Allahu Akbar, Nabi nak takbir Allahu Akbar, Nabi nampak ada sahabat Nabi yang ke depan tak luruskan saf. Nabi stop kat sembahyang. Dia kata suruh luruskan saf. Jadi adakah Nabi tak khusyuk? Ya, Nabi tengah solat, Nabi nampak sahabat saf yang diregang lepas solat, Nabi tegur. Nabi nampak lah. Adakah Nabi nampak perasaan sahabat yang berbuat begitu, Nabi tak khusyuk? Tidak. Ya, khusyuk bukan seperti mestinya tak nampak langsung, macam seolah-olah kita dah tenggelam dengan dunia. Itu tak betul. Sama sekali tak benar sama sekali. Ya, baik tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kita bagi dalam azan dulu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله.
حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Baik, tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hadis ni juga ya, yang mana kita sebutkan, kita akhir tadi bab kaitan dengan perbincangan mengenai isu-isu khusyuk yang kita sudah faham, iaitu Nabi SAW disebutkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, yang mana sami Allahu liman hamidah hina yarfa'u sulbahu min ar-ruku', iaitu Nabi sebut sami Allahu liman hamidah ketika hendak menegakkan tulang belakang dia, iaitu ketika nak bangun daripada rukuk. Dan thumma yaqulu wa huwa qa'imun, dan Nabi SAW sebut membaca ketika berdiri, iaitu berdiri tegak, Rabbana walakal hamd. Nampak ya? Cuma kita kena faham ada sebahagian yang ada kesilapan kecil kat sini. Bukan kesilapan besar, dia tidak membatalkan, cuma makruh. Iaitu dia bila ada orang dia tak sebut sami Allahu liman hamidah ketika nak bangkit tu, ketika dah berdiri tegak, ya, sami Allahu liman hamidah rabbana lakal hamd, tak berapa tepat. Dalam berkata sifat sunnah, sifat salat Nabi SAW yang sempurna, kita ikut cara Nabi SAW. Nak afdal, nak yang paling sempurna adalah cara Nabi, cara yang terbaik sekali. Mungkin dia tak pernah dengar hadis ni, ataupun dia tak pernah datang kelas pengajian fiqh yang mana ketika bangun disebutkan dalam kitab I'anatul Talibin, yang mana disunatkan sebut Rabbana walakal hamd ketika mana kedua-dua tangan kita dah dekat tegak macam tu dah. Nampak tu? Bermaksud ketika nak rukuk, bangkit, i'tidal, dah start sebut sami Allahu liman hamidah. Berdiri dah tegak, wa huwa qa'imun, baru dah sebut Rabbana walakal hamd. Nampak tu ya? Itu kita berbetulkan. Jangan buat kita lagi, jangan ada dah ketika rukuk sami Allah, ketika dah tegak baru disebut sami Allahu liman hamidah Rabbana lakal hamd. Sah tak? Tetap sah, tetap dia tidak membatalkan salat. Cuma dari segi sudut afdaliyah, dari segi sunnah Nabi SAW, ia tidak bertepatan ya. Baik, hadis yang hampir sama juga, kita baca hadis yang terakhir sebagai penutup. Baik, an Mutarrif bin Abdullah bin Syikhir qala salaitu ana wa Imran bin Husain khalfa Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu. Daripada Mutarrif bin Abdullah bin Syikhir. Siapa Mutarrif ini? Mutarrif ini adalah tabi'in. Dia bukan sahabat Nabi SAW. Tapi Mutarrif ini dia banyak berguru, dia merupakan anak murid kepada sahabat Nabi. Dia perawi hadis. Dia kata salaitu ana, satu hari aku salat bersama Imran dengan Husain, aku salat sebelah menyebelah. Khalfa Ali bin Abi Talib, di belakang Sayyidina Ali bin Abi Talib. Ketika itu Nabi SAW sudah wafat. Ya. Dan dicerita hadis ni ketika mana Sayyidina Ali menjadi khalifah. Zaman Nabi dan para sahabat, khalifah memang jadi imam.
Memang tak ada orang lain kecuali kalau khalifah tu sakit. Bila Rasulullah menjadi Nabi dan Rasul, merangkap pemimpin dunia Islam ataupun negara Islam dekat Madinah, Nabi lah imam. Nabi sakit pun Nabi jadi imam, iaitu ketika duduk. Dan Nabi terlalu kering ketika itu, yang ganti hanya Abu Bakar radhiyallahu anhu. Ya, begitu juga Sayyidina Abu Bakar jadi khalifah pun sama juga, dia pun mengimamkan salat. Sayyidina Umar pun sama juga, Sayyidina Uthman pun sama juga, merata-rata bila-bila tak pernah miss salat berjemaah. Dia pun baca khutbah, tak ada orang lain baca khutbah kecuali kalau sakit. Ya, begitu juga ketika zaman Sayyidina Ali bin Abi Talib, dia jadi khalifah, dia pun menjadi imam, dialah khatib, dialah sebagainya. Ya, jadi Mutarrif mengatakan, aku dengan Imran bin Husain. Imran bin Husain siapa? Sahabat Nabi SAW. Ya, dalam hadis ni Mutarrif bukan sahabat. Dalam hadis ni Mutarrif bukan sahabat. Yang sahabat siapa? Imran bin Al-Husain dan Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhuma. Ini saja. Ya, dia kata, baik, dia ceritakan aku dengan Imran salat bersebelahan sama di belakang Sayyidina Ali. Baik. Okey, fakana idza sajada kabbara wa idza rafa'a ra'sahu kabbara wa idza nahadha min ar-rak'atayn kabbara. Falamma qada salata akhadha bi yadi Imran bin Husain qala dhakkarani hadha salata Muhammadin atau qala salla bina salata Muhammadin. Baik, disebut apabila salat di belakang Sayyidina Ali dan apabila dia hendak sujud, dia akan bertakbir. Maksudnya diceritakanlah bagaimana Sayyidina Ali salat ketika menjadi imam. Dan wa idza rafa'a ra'sahu kabbara, dan apabila dia angkat kepala daripada sujud, dia bertakbir. Dan apabila wa idza nahadha min rak'ataini kabbara, dan apabila dibangkit daripada rakaat kedua juga bertakbir, Allahu akbar. Nah, selepas tahiyat awal. Dan falamma qada salata akhadha bi yadi Imran bin Husain radhiyallahu anhu. Selepas selesai saja salat, Imran bin Husain pegang tangan Mutarrif, pegang tangan dia macam ni, pegang tangan. Ya, pegang tangan tu tanda mesra, tanda rapat. Ya, bukan tanda macam kata orang bini dia ada benda nampak dekat Lazada kan. Nampak Lazada cantik, ya, tiba-tiba datang pegang tangan kita, urut tangan kita. Itu macam tak ikhlas nama je, ada benda namanya. Bukan macam tu cara dia. Ya, tak apalah, itu cara dia nak pikat suami, pandai-pandai lah. Nak beli oven baru ke, mesin-mesin baru ke, pandai-pandai lah. Ya, tapi yang digambarkan Imran bin Husain pegang tangan Mutarrif, bukan tangan macam tu, pegang tangan macam ni, bersera kawan-kawan, macam pegang bahu dan sebagainya. Jadi Imran bin Husain pegang tangan Mutarrif, dia kata apa? Qad dzakkarani hadza salata Muhammadin. Dia kata, ini mengingatkan aku cara salat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad. Maksudnya dia ceritakan bahawa Sayyidina Ali salat sebiji macam salat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nampak tuan-tuan, ya. Dan dalam riwayat lain, salla bina salata Muhammadin. Imran kata, Sayyidina Ali ni salat jadi imam, salat sebiji macam salat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku ingat lagi zaman Nabi, dan aku bandingkan dengan salat Sayyidina Ali sama seperti apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Inilah Imran bin Husain nak mengajar anak murid dia. Nak tengok cara salat Nabi, tengok tu. Itulah Sayyidina Ali buat, itulah cara Nabi sallallahu alaihi wasallam lakukan. Jadi hadis ni tuan-tuan yang dapat kita ajar, dapat kita ambil daripada apa yang dilakukan, iaitu Nabi salat seperti mana disebut kepada hadis sebelum ini, iaitu Sayyidina Ali ketika rukuk bertakbir, ketika i'tidal sami Allahu liman hamidah, ketika sujud bertakbir, semua bertakbir kecuali ketika i'tidal, itu saja berbeza. Ya, dan apabila disebut dikata wa idza rafa'a ra'sahu kabbara, iaitu salat, iaitu bertakbir dalam arti kata serentak, bukan dalam keadaan yang sudah habis baru bertakbir dan sebagainya. Itu exactly cara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ini yang diriwayatkan daripada Mutarrif, bahawa para sahabat sangat mengambil berat sifat salat Nabi. Sebab itu cerita tentang sifat salat Nabi terlalu banyak, ambil daripada Bukhari dan Muslim beratus-ratus, banyak sangat. Dan begitu juga tak campur lagi Bukhari, tak campur lagi Abu Daud, Nasa'i, lagi banyak cerita tentang sifat salat Nabi. Kenapa? Para sahabat memang sangat bergegas dan sangat mengambil berat meriwayatkan hadis yang meliputi sifat salat Nabi. Pasal apa? Supaya dapat diriwayatkan secara detail. Tangan Nabi macam mana, jari Nabi letak dekat mana, tapak tangan Nabi letak kat mana, semua dicerita dengan detail kebanyakannya.
Maka pasal apa? Sebab berdasarkan hadis Nabi SAW, sallu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah kalian seperti mana kalian melihat aku salat. Jadi sekarang kita tak nampak Nabi SAW dan tak pernah nampak lagi pun. Mungkin mimpi, wallahu a'lam, alhamdulillah, minta-minta Allah kurniakan nikmat itu. Ya, tak pernah nampak. Kita ada hadis-hadis yang sahih yang diriwayatkan daripada sahabat-sahabat Nabi dengan sanad yang sahih. Itulah yang kita belajar dan kita simpulkan dan kita amalkan, insya-Allah. Ya, pasal apa? Kita cuba belajar, dapatkan secara detail bagaimana sifat salat Nabi SAW. Bila kita ikut sifat salat Nabi, kita menghidupkan sunnah Nabi SAW. Ya, Nabi kata, man ahya sunnati faqad ahabbani. Sesiapa yang menghidupkan sunnah aku, satu sunnah aku, menghidupkan satu sunnah aku, maka bermakna dia mencintai aku. Faman ahabbani kana ma'i fil jannah. Sesiapa yang mencintai aku, nanti dekat akhirat dia bersama-sama dengan aku di dalam syurga, insya-Allah. Moga-moga kita bersama dengan Nabi SAW di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Baik, ya. Jika kita setelah sujud rakaat pertama atau rakaat ketiga, kita mau naik berdiri. Berdiri ya. Apakah kita setelah sujud itu kita duduk sebentar baru berdiri atau? Okey. Ada istilah dalam dia ada dalam hadis yang seterusnya. Kita tak masuk lagi di ketelanjuran. Tuan Haji dah bertanya, kita jawablah. Ya, ada tak duduk rehat, duduk istirahat? Memang ada. Iaitu bangkit daripada rakaat pertama nak masuk rakaat kedua, dan rakaat ketiga nak masuk rakaat keempat. Ada diistilahkan dalam hadis Nabi SAW, iaitu daripada rakaat pertama nak masuk rakaat kedua, Nabi tak terus bangun. Dia ada dinamakan duduk rehat sebentar. Allahu Akbar, duduk. Berapa lama? Kadar tamadinah. Kejap, lepas tu Nabi bangun dan Nabi apa? Macam mana cara dia, tuan-tuan? Nabi sujud dan duduk macam duduk di antara duduk sebentar. Jangan lama-lama. Kadar tamadinah, duduk rehat sebentar. Dan kemudian bagaimana Nabi nak bangun? Yang disebutkan dalam hadis riwayat Imam Abu Daud, ya'tamidu ala yadayhi. Maksud ketika Nabi nak bangun, Nabi tumpangkan dengan kedua tangannya. Kemudian barulah Nabi bangun, tegak masuk rakaat kedua. Dan apabila rakaat kedua Nabi tak bangun, terus duduk tahiyat awal. Dan begitu juga habis tahiyat awal masuk rakaat ketiga. Dan rakaat ketiga nak bangkit masuk ke rakaat keempat sebab tak ada tahiyat lagi dah. Terus masuk nanti rakaat keempat ada tahiyat akhir. Itu sekali lagi duduk istirahat, duduk sebentar. Duduk sebentar, lepas tu membongkok, tampung kedua tangan, tolak, bangkit naik ke atas. Itu ada sabit dalam sunnah Nabi SAW. Ya, kalau tak buat tak batal, tapi afdaliyah kita ikut sunnah Nabi, lebih mendapat afdal dan mendapat pahala. Wallahu taala alam. Ya. Sebagai makmum, apakah kita perlu membaca sami Allah waktu? Dia ada, kalau dalam mazhab Syafi'i disunatkan juga. Disunatkan juga. Maksudnya, adakah kita sebagai makmum, ya, imam dah baca sami Allahu liman hamidah, adakah kita juga disunatkan membaca sami Allahu liman hamidah? Ini khilaf di kalangan para ulama. Ya, ada pendapat mengatakan bahawa tak perlu baca, saja baca Rabbana walakal hamd. Ini pendapat beberapa mazhab, termasuk mazhab Maliki dengan mazhab Hanafi. Yang manakala mazhab Syafi'i disunatkan juga. Pasal apa? Ikut sunnah Nabi SAW. Ya, jadi nak ikut mana-mana pun boleh. Tapi kalau saya sebut juga sami Allahu liman hamidah, walaupun imam sudah sebut sami Allahu liman hamidah. Bermakna ketika mana kita nak bangkit, sebelum menegakkan badan ataupun badan sudah tertegak, kita sebut sami Allahu liman hamidah. Dan apabila tertegak, kita sebut Rabbana walakal hamd, iaitu ikut exactly seperti mana yang disarankan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Ada soalan terakhir? Baik, kalau tak ada soalan, setakat itu sahaja. Mudah-mudahan kita mendapat manfaat dan barakah. Kita sampai kepada yang lain. Mohon maaf kalau ada salah silap, kalau ada kekurangan. Yang baik hanya daripada Allah Subhanahu wa taala, kekurangan daripada diri saya sendiri. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisa'il muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma. اللهم لا تدع في مقامنا هذا من لا غفرت ولا هم الا فرجته ولا دين الا قضيته ولا مريضا الا شفيته ولا حاجه من حوائج الدنيا والاخره الا قضيتها يا رب العالمين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.